Assalamualaikum, nama saya Muhammad Amir Fazlin bin Razwan. Uh, Nombor matrik saya 04 DET 20F2032. Kelas saya DET 2A. Hari ini saya ingin membentangkan tentang tajuk rukun negara. Pengenalan tentang rukun negara. Rukun negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13 oleh Yang di-Pertuan Agong ke-4 Almarhum Tunku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin. Rukun negara dibentuk dengan tujuan utama iaitu membentuk perpaduan kukuh dalam kalangan rakyat dan menjadi identiti rakyat Malaysia. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh rakyat Malaysia, memelihara cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Dan yang kelima, kesepanan dan kesusilaan. Rukun negara yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan dipilih sebagai prinsip pertama dalam rukun negara untuk rakyat berpegang teguh kepada kepercayaan masing-masing demi kebaikan bersama untuk membina negara Malaysia yang berdaulat. Biarpun perlembagaan persekutuan memperuntukkan Islam ialah agama persekutuan, agama dan kepercayaan lain boleh diamalkan dengan aman dan tenteram di mana-mana bahagian dalam negara ini, supaya perpaduan terus mantap dalam kalangan rakyat Malaysia. Di bawah kepercayaan kepada Tuhan, kita mengandungi jawatan kuasa penggubah rukun negara. Merupakan sebuah kuasa berjawatan kuasa yang diklasifikasikan. Yang kedua, nilai murni di dalam prospektif agama. Sangat disedari oleh yang amat arif untuk menyadarinya akan betapa pentingnya pengertian sebuah nilai murni serta kesucian pada jati diri insan setiap warga negara Malaysia yang memang amat diperlukan pada sudut prospektif yang sudah diterapkan sebagai nilai yang sangat penting bagi akal umbi yang beragama di dalam agama yang sudah termaktub sebagai sebuah jalan yang lurus dan juga amat perlu dijadikan sebagai panduan terus sebagai landasan bagi menuju ke arah kejayaan yang cemerlang, terbilang sebagai negara yang benar-benar optimis serta progresif di dalam perspektif penganutan agama dalam konteks keagamaan. Yang ketiga, pegangan dan pola pemikiran. Ia juga turut serta di dalam rukun negara sebagai yang jelas, nyata dan juga amat perlu dipegang kuat kepada para yang memegang akan prinsip berkenaan kepada sebuah pegangan yang benar-benar teguh kepada satu pola daya pemikiran yang sangat kompleks sebagai satu bangsa yang berbilang bangsa, kaum serta etnik. Juga turut ialah warna-warni amalan tradisi serta adat dan juga budaya dari berbagai etnik yang diketahui dari segi corak keagamannya
yang pasti amat perlu memiliki satu ketetapan konsep yang mutlak dan juga turut serta iaitu sesebuah jenis corak pemikiran yang dinamik dan rasional tanpa ada sedikit keraguan di dalam perspektif persoalan bagi mempercayai rukun negara yang menjadi sebagai di antara prinsip paling penting di dalam semua di setiap semua ataupun tiap-tiap rukun negara yang sudah tersusun dengan teramatlah rapi serta kemas sekali dalam susunan rukun negara. Maksud sebenar kepercayaan kepada Tuhan dalam norma kehidupan yang penuh berwarna-warni, padat dengan segala nikmat dari kenikmatan sebuah negara yang harmoni dengan keharmonian yang datangnya dari pelbagai sudut perspektif adat, resam, budaya, ekologi, sosiologi kehidupan manusia. Ketiadaan agama juga boleh menyebabkan kekurangan kefahaman berkenaan pencipta. Ia juga mampu serta berupaya untuk meruntuhkan struktur sifat mulia yang berada bersama-sama kepribadian seseorang dan juga sesuatu bangsa dan warga negara di mana negara di peringkat benua maupun global dan juga bagi negara Malaysia. Kemuliaan, keteguhan, kesucian pegangan. Setelah menjedari betapa pentingnya keteguhan sikap bersama-sama kemuliaan yang penuh dengan sifat kesucian pegangan, para anggota-anggota para umum serta rakyat tempatan sebagai penduduk kalangan golongan masyarakat setempat terhadap ajaran agama yang nyata dan juga amat jelas disertakan sebagai sesuatu ajaran agama yang dinaungi para yang terasul sebagai pembela agama terpilih serta untuk menganutinya berikut terus serta yang bagi para tiap-tiap satu daripada rakyat jelata masing-masing. Rukun negara yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Selaras dengan kedudukan yang di-Pertuan Agong sebagai raja mengikut perlembagaan, sistem raja juga diamalkan di setiap negeri dan yang di-Pertua negeri bagi negeri-negeri yang tidak beraja. Seri Paduka Baginda, raja-raja dan yang di-Pertua negeri adalah merupakan lambang perpaduan rakyat. Kesetiaan kepada raja dan negara bermaksud setiap warga negara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Di peringkat negeri pula, rakyat dikehendaki menumpukan taat setia kepada raja yang memerintah negeri, tempat mereka bermastautin tanpa mengurangkan taat setia kepada yang di-Pertuan Agong. Rukun negara yang ketiga ialah keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan menekankan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan negara, iaitu sumber perundangan yang tertinggi. Fungsinya untuk memberi perlindungan kepada setiap negara. Ini akan hak dan keistimewaan mereka sebagai warga negara. Setiap warga negara Malaysia dikehendaki menghormati, menghargai serta memahami maksud dan kandungan serta latar belakang sejarah pembentukan perlembagaan negara. Perlembagaan negara telah digubal berasaskan kesepakatan semua kaum dan semua pihak di negara ini. Dengan demikian, ia merupakan satu konstruk sosial rakyat yang tidak boleh dipersoalkan dan diganggu-gugat oleh mana-mana individu atau mana-mana pihak. Perlembagaan Malaysia menentukan pola politik dan kedudukan sosioekonomi rakyat di negara ini.
Ia adalah sumber rujukan bagi segala hal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, perundangan dan hak sosioekonomi rakyat. Rukun negara yang keempat ialah kedaulatan undang-undang. Keadilan diasaskan atas kedaulatan undang-undang di mana setiap rakyat sama tarafnya di sisi undang-undang negara. Kebebasan asasi terjamin bagi semua warga negara Malaysia. Undang-undang negara berasaskan kepada perlembagaan. Oleh itu, kedaulatannya perlu diterima dan dipertahankan. Tanpa undang-undang, hidup masyarakat dan bernegara tidak aman dan stabil. Oleh itu, undang-undang negara dijamin pula oleh institusi kehakiman yang bebas dan berwibawa. Setiap negara memerlukan undang-undang untuk mengawal dan mewujudkan satu masyarakat yang aman, stabil dan makmur. Kewujudan undang-undang akan menjamin kehidupan anggota masyarakat dapat bergerak dengan licin dan teratur tanpa sebarang kekacauan, di mana semua anggota masyarakat akan merasa selamat. Rukun negara yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku seseorang rakyat. Tujuannya adalah untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila selaras dengan kempen budi bahasa dan nilai murni yang dijalankan sekarang. Sifat individu yang bersopan santun dan bersusila adalah amat penting dalam konteks perhubungan antara satu sama lain dalam masyarakat di Malaysia. Sikap bersopan santun dan bersusila patut diamalkan bagi membentuk individu dan masyarakat yang berdisiplin serta bermoral tinggi yang akan mewujudkan sesebuah negara akan menjadi lebih harmoni. Tata susila ini membenci tingkah laku yang angkuh atau menyinggung perasaan seseorang atau sesuatu golongan. Tingkah laku sopan juga mengandungi suatu darjah kesusilaan yang tinggi dalam kedua-dua kehidupan persendirian dan kehidupan bernegara. Prinsip ini menjadi panduan supaya perilaku masyarakat sentiasa terpelihara dan berkembang sesuai dengan kepribadian bangsa dan nilai-nilai murni. Kesimpulannya ialah rukun negara dicipta ekoran daripada rusuhan kaum yang berlaku pada 13 Mei 1969. Tragedi ini telah menyebabkan semua rakyat Malaysia mengetahui betapa pentingnya bersatu padu dan hidup dengan aman dan damai serta dapat menghindari sifat mencurigai antara satu sama lain. Perpaduan kaum pula adalah matlamat penting yang ingin dicapai oleh semua negara di dunia termasuklah Malaysia. Ia penting kerana tanpa perpaduan sesebuah negara itu akan menjadi lemah, sukar untuk dibangunkan dan mudah diancam sama ada oleh kuasa luar atau dalam negara itu sendiri. Oleh itu, kewujudan rukun negara ini menjadi satu titik permulaan ke arah pencapaian perpaduan dalam kalangan semua etnik di Malaysia. Maka ia akan memudahkan proses pentadbiran negara kerana rakyat mula sedar tentang konsep hormat menghormati antara satu sama lain tanpa warna kulit, latar belakang dan budaya sesuatu masyarakat. Sehubungan dengan itu, matlamat rukun negara dapat dicapai dengan mudah tanpa prejudis. Sekian, terima kasih.